Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam program diskusi pendaftar yang terus menelusuri isu-isu utama yang berkaitan dengan perjalanan universiti ini. Baiklah, dalam program kali ini kita akan bersama dengan seorang panel iaitu Profesor Dr. Muhammad Yahya Muhammad Arifin, penolong Naib Chancellor Perancangan Strategik dan Perantarabangsa USIM. Ya, bersama saya petang. Assalamualaikum dan selamat datang Profesor Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus kita pada kali ini ialah berkaitan dengan libat sama masyarakat ya ataupun community engagement yang mana USIM memang meletakkan sasaran yang tinggi tentang terhadap penglibatan kita yang berkaitan dengan public interest. Ialah baik melalui pelan strategik 2022 ya yang telah ditetapkan Trust 3 di mana Profesor Dr. Mak Yahya ini diberi tanggungjawab sebagai penerajunya ya Prof. Jadi adalah dengan itu kita akan melihat apakah perkara-perkara yang memiliki keutamaan dan juga perancangan yang telah dilaksanakan sebelum ini dalam konteks community engagement untuk kita melengkapkan pelaksanaan ataupun pencapaian pelan strategik 2022 yang telah kita bincangkan selama ini dan menjadi fokus utama kita. Okey, Prof. Ya. Kita terus saja kepada perkara yang kita nak huraikan dalam sesi inilah berkaitan dengan pelan strategik 2022 ni. Jadi boleh tak bagaimana Prof memberi overview-nya supaya kita dapat mengingat kembali asas yang telah kita letakkan berkaitan dengan inisiatif ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Pendaftar kerana menjemput saya ke program diskusi pendaftar pada hari ini. Jadi saya berpandangan program ini sendiri ya sangat bagus kerana kita dapat berkongsi dengan USIM dan juga masyarakat luar berkaitan dengan aktiviti yang terangkum dalam Pelan Strategik USIM 2022. Jadi berbalik kepada persoalan atau persoalan ditajukan oleh pengusi ya. Ini berkaitan dengan Pelan Strategi USIM 2022 ini, suka saya mengulangi bahawa kita mempunyai 5 trust. 5 trust strategi yang menjadi asas kepada idea yang mana ia telah dicetuskan oleh Naib Chancellor kita iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizal Wahidin. Jadi 5 terah yang saya maksudkan ialah pertama, graduan dan alumni yang mana ia diterajui oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Madya Dr. Muhammad Rusdan Jailani. Trust 2 iaitu pelajar yang diterajui oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman. Manakala trust ketiga itu libat sama masyarakat yang diterajui oleh saya sendiri. Trust keempat, kelestarian kewangan yang diterajui oleh Peluang Naib Chancellor Penjanaan dan Kelestarian Kewangan Profesor Madya Dr. Asmadi Haris, dan trust 5, pengiktirafan yang diterajui oleh Profesor Dr. Muhammad Hamirus Marhaban iaitu Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Itu secara ringkas ya berkaitan dengan latar belakang Pelan Strategi USIM pengusi. Prof. Yahya, berkaitan dengan libat sama masyarakat ini ya. Bagaimanakah kita nak memposisikan USIM ni dalam suasana kemajmukan masyarakat kita? Apakah kita mengesampingkan hal itu ataupun itu kita letakkan dari priority kita dalam realiti kehidupan masyarakat di Malaysia ni? Ya. Okey, lanjutan daripada soalan tersebut pengurusi ya, kita melihat sebab itu dalam pelan strategi kita ada salah satu trust utama iaitu libat sama masyarakat, di mana masyarakat ini dalam definisi yang kita jelaskan ialah bahawa dia bukan hanya merujuk kepada masyarakat Melayu Muslim ataupun masyarakat Islam, sebaliknya dia melibatkan masyarakat
yang lebih luas dalam konteks negara Malaysia, iaitu masyarakat majmuk selain daripada orang Islam dan juga bukan Islam. Sebab itu kita dalam aktiviti kita cuba untuk mencapai ataupun kita cuba untuk terus ke aktiviti yang melibatkan orang bukan Islam, ya. So maknanya kita menepati realiti bernegara kita, dan juga bukan setakat itu saja, kita juga fokus kepada pengantarbangsaan, Betul. peringkat antarabangsa. Ya. Sebab ini memang menjadi iltizam kita dan tanda aras. Betul. Berkaitan dengan Glocker yang disebut oleh Naib Chancellor itu sendiri. Betul. Ya. Ya, memang kita memang ke arah itu, apabila kita mengadakan aktiviti JISO sebagai contohnya, bukan saja ataupun melawatan akademik di peringkat antarabangsa, bukan saja melibatkan masyarakat Islam di sana, tetapi juga masyarakat bukan Islam. Namun demikian, oleh kerana keadaan dunia yang tidak mengizinkan pada mulai tahun lepas COVID-19 ini, maka banyaklah aktiviti yang melibatkan pengantarbangsaan itu tertangguh. Kita dapat laksanakan dengan kekangan-kekangan yang kita semua faham, ya, realitinya dalam keadaan sekarang ini. Jadi insya-Allah apabila keadaan semakin reda ataupun dibolehkan, maka kita akan ke arah pengantarbangsaan itu seperti yang sebelumnya. Okey, Prof, ini mengingati kembali kepada saya lah, bagaimana pengasas awal USIM itu dia sentiasa menyebut bahawa USIM warganya ataupun graduannya mesti mewarnai masyarakat. Ya. Jadi keharapan ni mana bagaimana kita menterjemahkan hasrat itu. Baiklah, saya nak beralih kepada perkara yang kita fokuskan tentang libat sama masyarakat ini, Prof Yahya. Bagaimana Prof Yahya melihat apakah sumber kekuatan yang kita ada sebenarnya untuk kita menjadi pemain utama dalam libat sama masyarakat ini? Okey, dalam konteks Trust 3 iaitu libat sama masyarakat ini, dia ada satu, kita bersandarkan pada satu program yang dipanggil ataupun satu model inovasi Quintuple Helix, ya, di mana dia melibatkan 5 entiti, iaitu akademia, iaitu kita lah, kita universiti, sama ada ahli akademiknya, pentadbiran dan juga pelajar, kemudian di kerajaan, kemudian industri dan satu masyarakat, dan akhir sekali persekitaran, di mana kita cuba melibatkan kelima-lima entiti ini untuk kita gerakkan dalam konteks libat sama masyarakat. Jadi apa yang tujuan kita ialah untuk kita melihat bahawa USIM ini menjadi sebahagian daripada komuniti atau masyarakat setempat khususnya, dan kita nak bahawa keberadaan dan juga kejayaan USIM itu turut dirasai oleh masyarakat, ya, tentang kepakaran kita, tentang kebijaksanaan ahli-ahlinya, ya, dan juga proaktifnya pelajar-pelajar kita dapat diaplikasikan dan seterusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi dari segi keberhasilan atau outcome itu dalam terah libat masyarakat, boleh saya katakan di sini bahawa kita ingin menjadikan USIM sebuah institusi yang prihatin masyarakat, ya. Terhadap yang dapat hidup sejahtera. Kita mahu ke masyarakat itu hidup sejahtera, sama ada sumbangan kita itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Itu yang kita hasratkan daripada outcome dalam trust libat sama masyarakat. Kemudian merujuk kepada dari segi aspek signifikan ataupun sumber kekuatan USIM, ya, sebenarnya dia sangat signifikan, ya, kerana libat sama masyarakat ataupun apa yang kita gerakkan ini, dia bertepatan dengan konsep prosumerism, ya, yang diperkenalkan oleh Naib Chancellor, dan saya melihat bahawa sejak prosumerism ini diperkenalkan, saya dapati ia semakin aktif dan mendapat sambutan yang sangat baik daripada warga USIM, sama ada stafnya ataupun pelajarnya. Dan untuk itu saya dapati bahawa dari segi kekuatan, ya, kekuatan kita dilihat dari segi aspek ahli akademiknya, pentadbirnya, juga pelajar tu masing-masing ada kekuatan. Saya bagi contoh, misalnya dari segi kepakaran, kita ada kepakaran dari pelbagai bidang, misalnya aspek sosialnya, ekonominya, muamalat, perubatannya, dari segi kejuruteraan dan juga alam bina. Ini satu kekuatan yang saya fikir boleh kita
gerakkan Ya. untuk menjayakan kita punya Trust Dia 3. Prof Yahya, selain kita ada kekuatan itu, bagaimanakah kita nak membina muafakat tu supaya kita bersama ya secara kolektif menyerlahkan dalam aspek libat sama masyarakat ini. Faktornya yang saya amati ialah bagaimana wujudnya halangan psikologi itu, psychological barriers itu. Adakah halangan utama di peringkat mananya kita nak melaksanakan hasrat ini pada pandangan Prof sendiri? Okey, pada pandangan saya, sekiranya aktiviti yang kita laksana itu menepati dari setiap peringkat warga USIM itu, dia boleh menepati minat dan keperluan daripada dengan akademiknya, pentadbirnya dan juga pelajarnya, saya rasa itu tidak menjadi halangan untuk kita menggerakkan sebagai satu pasukan ya dalam apa saja aktiviti. Kalau sebagai satu contoh, apabila kita mengadakan aktiviti sanitasi ya, sanitasi, saya melihat bukan saja kaki tangan sokongan, kaki tangan ataupun pegawai, sebaliknya pensyarah pun berminat untuk terlibat bersama-sama mensanitasi beberapa tempat yang telah kita kenal pasti ya pada tahun lepas. Yeah. Jadi saya lihat bahawa situ kebersamaan itu ada, tapi kita kena kenal pasti apakah aktiviti yang boleh mendorong kebersamaan berkenaan. Adakah inisiatif yang kita laksanakan selama ini kita bersendirian ataupun kita melibatkan juga rakan-rakan strategik, dan bagaimana perkara ini kita mahu kita kata perkukuhkan lagi supaya inisiatif USIM ni tidak dilihat bersendirian, tapi perlunya penglibatan rakan-rakan strategik supaya kita punya inisiatif nampak lebih mantap dan juga berimpak. Okey. Dalam konteks ini kita melihat bahawa rakan strategik misalnya organisasi di luar, misalnya industri, dia boleh menyokong. Sebagai contoh ya, dalam kita menyediakan bantuan COVID-19 ni dari segi untuk frontliner, barisan hadapan ni, sumbangan itu bukan saja daripada warga USIM, sebaliknya daripada institusi luar, organisasi, agensi dan sebagainya turut menyumbang. Akhirnya kita dapat mengumpul dan juga mengedarkan alat-alat untuk bantuan COVID ini, seperti penahan muka ya, seperti hand sanitizer dan juga PPE ini hampir RM100,000. Yeah. Kalau nak mengharapkan warga USIM, saya fikir agak bukan tak boleh capai, tetapi mengambil masa yang agak lama. Jadi kerangka untuk kita bertindak bersama rakan strategik itu telah ada ya. Sudah ada. Okey, baik. Itu satu kita kata yang maknanya inisiatif yang membanggakan. Apakah bentuk aktiviti-aktiviti yang pernah dilaksanakan? Oh, okey. Dalam di bawah Trust 3, antara aktiviti yang telah kita rancang dan berjaya dilaksanakan ialah dia secara kebetulan ya, apabila berlakunya serangan COVID-19 ini, maka kita pun mengambil keputusan apakah kaedah atau cara untuk kita membantu frontliner. Jadi akhirnya kita buat ketetapan universiti buat keputusan untuk mewujudkan satu tabung, itu bantuan COVID-19, dengan kita menyediakan, dahulu saya ingat kita menyediakan dari segi penahan muka ya, hand sanitizer, PPE, semua yang dilakukan oleh warga kita. Ini satu yang perkara yang sangat menarik kerana kita ada kepakaran di situ, dan alhamdulillah kita berjaya dan juga membantu frontliner bukan saja di USIM tapi di luar, di hospital dan sebagainya, yang saya fikir sangat berjaya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bengkel jahitan. Bengkel jahitan pada awalnya kita nak buat tetapi tertangguh. Akhirnya kita apabila keadaan reda satu ketika, kita melaksanakan juga dengan mengikut SOP yang ni. Dan sekarang ni kita telah melaksanakan 3 aktiviti jahitan, menjahit face mask dan juga menjahit sejadah. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat membantu
komuniti, khususnya komuniti di sekitar USIM ni di luar sana dinilai untuk mahir dalam aktiviti menjahit. Dan seterusnya ada 2 aktiviti yang kita tertangguh dan insya-Allah kita akan jalan pada tahun ini apabila keadaan kembali reda, iaitu pertama iaitu bengkel bakery membuat roti dan sebagainya, dan satu lagi kebun pokan kebun pokan di mana kita ingin menggalakkan masyarakat menanam ataupun berkebun di kawasan sekitar rumah saja. Ini kita akan laksanakan apabila keadaannya mengizinkan. Dan jadi kita juga satu lagi yang baru-baru ni kita dah mula laksanakan, iaitu kita wujudkan tabung bantuan pasca banjir, yang mana selain kita diserang ada COVID-19, kita juga maknanya sebahagian daripada khususnya pelajar-pelajar kita yang tak dapat beralik ke kampus, duduk di kampung masing-masing dilanda banjir. Jadi kita mengambil satu inisiatif untuk wujudkan satu tabung bantuan pasca banjir. Kita tidak pergi kepada ketika banjir sebab itu dah terlalu banyak agensi yang membantu. Kita mengambil pendekatan membantu mereka pasca banjir, selepas banjir. Jadi alhamdulillah kita dah wujudkan satu tabung dan kita akan mengedar ataupun kita akan memberi sumbangan kepada khususnya kepada pelajar-pelajar kita yang dalam kategori B40 yang kawasan yang teruk dilanda banjir yang baru-baru ini, khususnya di Pahang dan di Johor dan sebagainya. Dia persoalan yang ini berkaitan dengan keperluan masyarakat. Bagaimanakah kita dapat mewujudkan satu mekanisme respon pantas, tindak balas pantas dengan keperluan masyarakat itu. Adakah dalam congkakan makna yang Profesor Yahya perkara ini dalam perancangan supaya menepati sasaran dan ketika yang diperlukan oleh masyarakat berkaitan dengan inisiatif yang kita nak laksanakan? Ya. Okey, berkaitan dengan persoalan itu saya terfikir dan juga ingin mencadangkan supaya selepas kita wujudkan tabung pasca banjir ini mungkin kita boleh wujudkan satu tabung bencana. Bencana ni maknanya apabila berlaku apa bencana khususnya kepada warga kita, pelajar kita, staf kita, kita boleh secara pantas kita boleh membantu mereka dari segi kewangan. Begitu juga dengan masyarakat lain yang kita fikirkan, terutamanya masyarakat yang B40 ini, kita boleh bantu mereka secara pantas dari segi sumber kewangan. Saya fikir sumber kewangan lah yang paling mudah untuk kita bantu dengan syarat tabung yang kita akan wujudkan ini ada penyumbangnya, bukan saja daripada warga USIM tetapi sesiapa saja individu ataupun institusi yang ingin membantu masyarakat yang menghadapi bencana ataupun memerlukan dari masa ke semasa. Ini khidmat masyarakat ini dia banyak berkaitan dengan urusan sukarela. Jadi bagaimana dengan tenaga sukarelawan itu? Jadi USIM memilikinya ataupun maknanya kita terpaksa outsource daripada luar atau bagaimana? Setakat ni saya fikir sumber kita sangat proaktif dan mencukupi kerana kita ada daripada misalnya daripada pentadbiran bagi tangan sokongan, ahli akademik juga pelajar tu sendiri yang mana buat masa ini mungkin pelajar ni tidak ramai ada di kampus dalam kumpulan tertentu saja, tapi dalam keadaan normal saya fikir sumber itu tidak menjadi masalah dan saya anggap kita tidak memerlukan untuk outsource. Mana bersedia untuk dimobilize kembali masa. Betul. Mereka saya melihat semangat kesukarelawanan yang sangat tinggi untuk membantu pihak luar. Saya bagi contoh gitulah ketika kita mengadakan aktiviti sanitasi itu, mereka ramai yang daftar kan. Mana kita tak jangka yang bahawa yang mendaftar tu lebih daripada apa yang kita perlukan. Tapi kita menyantuni mereka, maknanya libatlah bersama-sama. Sudah ada common interest di kalangan common interest, betul. Soal hal-hal membantu berjiwa altruism dan sebagainya. Baiklah, di sebalik kelincahan kita melaksanakan program-program yang sebegini, ada tak cabaran-cabaran yang dihadapi? Terutama sekali lah kita melaksanakan khidmat sukarela ni yang
mana membina muafakat, ya, dan juga membina keseriusan itu sudah tentu ada cabarannya. Terima kasih pengusi. Memang kita mengenai cabaran ni, kita percaya bahawa setiap aktiviti itu ada cabaran dia. Tapi bagaimana untuk kita melaksanakan satu program itu dengan cuba menyelesaikan ataupun mengenepikan cabaran yang sedia ada. Jadi dalam konteks kita sekarang ini, saya lihat ada dua cabaran utama. Yang pertama iaitu cabaran pandemik COVID-19 ini, ya. Dan ini bukan kepada kita tetapi kepada seluruh dunia, ya. Sebab ini satu fenomena global yang jadi satu realiti sekarang. Sebab libat sama masyarakat ni, dia perlu aktiviti yang bersemuka, banyak aktiviti bersemuka. Saya ingat lagi pada peringkat awal kita pun telah meluluskan kita nak mengadakan sukan komuniti, ya. Namun demikian bila kita dia dah nak melaksanakan, tiba-tiba berlaku melandanya wabak ini. Jadi kita terpaksa tangguhkan dengan sebab bila sukan komuniti dia melibatkan face to face sukan dan sebagainya. Jadi kita terpaksa ubah dan kita mencari apakah alternatif lain, aktiviti yang mengurangkan dari segi konteks bersemuka ini. Baik, itulah kita mengadakan aktiviti yang saya sebutkan tadi itu, ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua iaitu dari sumber kewangan. Dia kesan juga daripada wabak yang melanda di mana kita pihak Kementerian Pengajian Tinggi terpaksa memotong bajet. Memotong bajet kepada bukan kepada sebuah USIN, kepada universiti lain pun juga, tapi kepada USIN itu memang kita terkesan dengan pemotongan bajet, maka pihak pengurusan universiti terpaksa menguruskan kewangan itu dengan sebaik mungkin. Dan sudah tentulah apabila berlaku pemotongan bajet daripada kementerian, kita pun terpaksa memotong ataupun menguruskan kewangan itu kepada semua ejen PTJ, termasuklah aktiviti-aktiviti yang di bawah Trust 3 ini. Maknanya dengan batas belanja yang kita hadapi ini, banyak juga merencatkan perancangan asal dalam konteks libat sama masyarakat. Betul. Baiklah Prof, way forward dengan amanat Naib Chancellor kita yang baru-baru ini, dengan 9 sasarannya. So bagaimanakah kita akan melaksanakan alignment baru program libat sama masyarakat ini? Okey. Kita untuk yang aktiviti yang tahun lepas kita akan teruskan seperti sedia ada. Kita nak selesaikan sebab agenda yang belum selesai. Iaitu latihan ataupun kursus bakery dan juga korban pokan. Tapi untuk tahun 2021, di mana yang bagi Naib Chancellor telah menggariskan 9 matlamat ataupun 9 annual goal untuk tahun 2021, maka salah satu daripadanya lah yang di bawah Trust 3 sahaja, iaitu penulisan autobiografi, memoir ataupun biografi oleh 12 orang profesor yang diketuai oleh ketua pustakawan, dan satu lagi projek ialah 3 buah People's Book yang diteroja oleh pengarah pusat kebudayaan. Jadi memang dilihat bahawa kelihatannya ia tak ada macam tak ada kaitan dengan libat sama masyarakat. Tapi apabila kita pergi lebih mendalam, sebenarnya dengan kewujudan projek ini, iaitu autobiografi oleh 12 profesor dan 3 People's Book ni, sebenarnya kita melibatkan pelbagai pihak, luar. Misalnya hasilnya nanti akan dimanfaatkan oleh contohnya pihak kerajaan, di mana mungkin ada di kalangan idea profesor itu yang boleh dijadikan boleh diambil manfaatnya sebagai polisi ke, sebagai satu peraturan dan sebagainya. Sebab profesor kita ini bukan calang-calang, mereka berpengalaman, berpengetahuan tinggi dan sebagainya. Jadi sudah tentulah apa yang dikaryakan di dalam buku ini akan memberi manfaat. Mungkin menjadi rujukan, bahan bacaan kepada masyarakat dan juga pelajar di luar sana. Malah industri juga mungkin berminat dengan idea-idea yang baik ini untuk mereka turut serta membantu dalam proses pengeluaran buku penggunaan. Baik,
kalau kita menjurus pada soal lokaliti, ya, libat sama USIM dengan masyarakat dalam konteks Negeri Sembilan. Adakah mana kita telah melaksanakan dengan sebaik mungkin? Ya, program-program yang telah kita aturkan atau program-program baru yang datang atas permintaan masyarakat sendiri. Ya. Bagaimana Profesor melihat? Okey, kalau tanya secara peribadi, saya masih belum berpuas hati ya, sebab plan strategi ini kalau di bawah ketika saya diberi tanggungjawab ini baru setahun ya kan. Jadi kalau nak ikut dalam kursus setahun, dalam kekangan yang kita hadapi tahun lepas, bagi saya sebenarnya saya tidak puas hati sebab banyak yang kita nak rancang, kita nak jalankan, dia tertangguh. Dia tertangguh, jadi sudah tentulah apa yang kita hasratnya tak capai matlamat. Jadi kalau berdasarkan maklum balas daripada masyarakat sekitar utamanya, ini saya dapat respon daripada Profesor Norita di mana apabila dia mengadakan aktiviti kursus jahitan, masyarakat luar sana, komuniti di sana bertanya, ada tak apa-apa program atau aktiviti yang sesuai, yang boleh USIM sumbangkan, yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi saya dah minta Prof Norita untuk kumpul dan dapatkan apakah aktiviti yang mereka mahukan dan kita cuba sediakan berdasarkan kepakaran, pengalaman yang dimiliki oleh warga USIM. Baiklah, kita telah menjadikan inisiatif ini ataupun fokus ini sebagai fokus bersama, ya, dan telah dinyatakan tadi beberapa perkara ataupun tindakan yang telah disusun dan telah dilaksanakan. Namun begitu kita juga menghadapi beberapa kengkangan, ya, yang di luar jangkaan kita. Walau bagaimanapun semangat dan iltizam kita sentiasa berterusan untuk kita meletakkan USIM sebagai pemain utama dalam public interest. Jadi Profesor Yahya, apakah harapan selanjutnya untuk anda laksanakan nanti amanah yang diberikan ini dalam kita menuju kepada kita panggil soft landing kita ke 2020 ini? Ya sudah tentulah saya sebagai individu yang diberi tanggungjawab untuk menggerakkan dan untuk menjayakan pelan strategi USIM 2022 oleh pengurusan universiti khususnya Naib Chancellor, sudah tentulah saya mempunyai harapan setinggi gunung untuk menjayakan semua perancangan di bawah pelan strategi. Jadi saya melihat bahawa dia di sini ada 4 perkara yang boleh saya kongsikan. Yang pertama, harapan dari segi kerjasama yang baik, ya, dari semua PTJ dan warga USIM dalam menjayakan apa saja program libat sama masyarakat yang dilaksanakan oleh universiti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sikap kesukarelawanan yang tinggi, dan komited dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terkesan akibat daripada pandemik. Dan yang ketiga, bersama-sama meningkatkan keberadaan USIM. Ini sangat penting. Kita sama-sama membawa nama USIM ni, maknanya akhirnya USIM ni di hati dan minda masyarakat. Ini yang sangat penting. Dan satu lagi, meningkat kerjasama dengan pemain-pemain industri khususnya dan agensi setempat dalam menjadikan USIM sebagai universiti global berimpak tinggi. Inilah di antara harapan yang saya letakkan kepada pelan strategi USIM 2021. Baiklah, melanjutkan daripada apa yang Profesor jelaskan, harapannya warga USIM haruslah responsif, ya, dengan kehendak masyarakat dan perlu menjadi pemain utama, ya, dalam agenda membangunkan masyarakat supaya universiti dan masyarakat itu berpisah tiada. Dan kita mahu menjadikan USIM ini sebagai milik masyarakat, kebanggaan masyarakat. Ya, justru sudah tentulah ini memerlukan kebersamaan kita menggerakkan perkara ini, apatah lagi kita mempunyai sumber daya yang kita sendiri dapat rasakan bahawa kita mempunyai kepakaran
dan juga aset yang tertentu yang boleh menggerakkan aktiviti-aktiviti ke tengah masyarakat. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Yahya. Yang penting kita semua ketahui bahawa inisiatif ini ada digerakkan secara bersama oleh kita dan semuanya kita berpusatkan di bawah Profesor Yahya inilah sebagai penerajunya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Profesor Yahya dan semua yang terus tekun bersama-sama mengikuti program diskusi pendaftar ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siri yang lain. Untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.